Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat ulang kaji sikit lah. Topik ni jarang-jarang kita buat ulang kaji. Iaitu topik sebahagian daripada topik asas trigonometri. Sebenarnya ia merupakan sudut dongak, sudut tunduk. Dalam ni juga ada sedikit trigonometri, soalan trigonometri dan juga bearing. Jadi kita tengok contoh soalan kat sini. Kalau kita tengok soalan dia simple je, boleh nampak Okey. Rajah 7 menunjukkan dua batang tiang tegak di atas datam ufuk K dan L adalah dua titik pada dua tiang itu. Okay. Titik M berada tegak di atas titik K. Titik M berada tegak di atas titik K. Paras yang sama dengan titik L. Okay, kita tanda dulu. M tegak di atas K, paras yang sama dengan L. Sini M. Okay. Titik N berada tegak di bawah L pada paras sama dengan K. Sama dengan K, sini pula ada N. Okay, kat situ Pada paras sama dengan K, rajah yang manakah menunjukkan sudut dongak L dari K. Okay, soalan nak sekarang ni sudut dongak L dari K. L dari K. Jadi kita akan sambung langkah pertama, sambung aja K dengan L. Jadi dia nak dongak. Bila dia nak dongak, dia kena straight dulu. Siapa kena straight? Dari K. Jadi K kena straight. Kemudian dia dongak. Dongak maksudnya sini jawapan kita untuk sudut theta tersebut. Jadi sudut theta tersebut, yang mana jawapan kita? Kita tengok L, K, N. Jawapan kita adalah B. L, K, N. Ini kita panggil sudut dongak. Okay, jawapan B kat sini. Saya tambah nota sikit kat situ. Ikut apa yang kita dah buat latihan untuk soalan ni. Pasal sudut dongak dan sudut tunduk Okey, ini banyak kali juga saya ulang tapi tak apa. Kita ulang banyak kali tak apa biar tak lupa. Jadi dia zigzag, bentuk dia adalah zigzag. Okey. Yang ini namanya sudut dongak daripada bawah dongak ke atas. Okey, yang ini pula namanya adalah sudut tunduk daripada atas tunduk ke bawah. Jadi dia mesti zigzag. Dan bila dia zigzag, dia maksudnya garis lari, dalam garis lari kita panggil dia sudut selang-seli. Jadi kesimpulan kita kat sini sudut dongak sama dengan sudut tunduk. Itu maklumat pertama kat sini Okey. Sudut dongak sama dengan tunduk. Kena ingat dongak bawah, dongak atas. Tunduk straight dulu, tunduk bawah. Okey. Itu yang pertama. Kita pergi soalan yang kedua. Soalan nombor 2 agak mudah juga. Kita tengok. Azman saya. Okey. Rajah 8 menunjukkan Azman berdiri di beranda sebuah bangunan. Sudut tunduk sebuah kereta dari matanya. Dari mana? Dari mata Azman. Ialah 30 darjah. Kereta itu berada X meter dari tapak bangunan tersebut. Jadi kita akan buat kat situ. Tarik. Okay, jadikan dia sebuah segitiga bersudut tegak macam tu. Okey. Kemudian yang ini kita letak kat situ, sudut dia adalah 30 darjah. Okey, kemudian dia kata diberi bahawa aras mata Azman adalah 8 meter dari tanah. 8 meter dari tanah. Jadi maksudnya tinggi ini adalah 8. Jadi sama sini 8. Okey. Hitung nilai X. Hitung nilai X dalam meter. Jadi kat sini kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan trigonometri asas. Iaitu saya keluarkan segitiga tu. Sini. Okay, besar sikit bagi nampak Sudut dia 30 darjah. Yang ini adalah kita punya X dan ini kita punya 8. Yang kalau kita tengok biasanya kita akan guna dalam sudut tunduk, sudut dongak kita akan pakai tan. Jadi tan 30 sama dengan opposite
bertentangan 8 per dengan X. 8 per X. Jadi kita akan dapatkan X, tukar tempat. Jadi X sama dengan 8 per dengan tan 30. Hati-hati bila tekan kalkulator. Pastikan mod kamu degree. 8. Kalau pakai kalkulator yang baru tu senang. Kita boleh buat dia punya fraction dengan mudah. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan 8 per dengan tan 30. Kita akan dapat 13.86. Ini senang soalan ni. 13.86. Okey, meter. Buat C. Boleh faham Kalau tak faham kamu boleh tanya terus. Okey. Jadi seterusnya, ini kamu tengok, ini memang kita gunakan trigonometri dan biasanya dalam sudut dongak sudut kita akan pakai tan saja Kita belum pernah saya rasa tak pernah lagi kalau saya jumpa soalan melibatkan sin ataupun cos. Okey. Nombor 3. Kat sini. Dalam rajah 8, RQ adalah sebatang tiang bendera tegak. RQ adalah sebatang tiang bendera tegak. Sini. P ialah satu titik yang berjarak 15 meter dari titik Q. 15 meter dari titik Q pada satah mengufuk. Titik R berada tegak di atas titik Q. Ini dia bagi tahu. Dalam soalan ni, benda penting kamu tengok. Simple je. Pertama kamu tengok sini. Terusan. Sudut dongak. Sudut dongak titik R dari titik P ialah 38. R dari titik P. Jadi kita sambung aja R dengan P. Sambung. Sudut dongak dia kat mana? Sini. Berapa sudut dia? 38 darjah. Okey. Seterusnya kita boleh buat apa? Hitung tinggi tiang bendera. Tinggi ni kita letak T Tinggi. Ini macam biasa. Jadi kemungkinan kita akan pakai apa? Tan. Jadi kat sini tan 38 darjah sama dengan bertentangan per dengan 15. Opposite bahagi dengan adjacent. Okey. Ini nak cari T senang jelah. Potong je 15 ni, letak di depan. Tekan kalkulator, kamu akan terus dapat jawapan. 15 tan 38. Okey, kamu akan dapat jawapan. Tekan kalkulator akan dapat jawapan terus. Tinggi dia sama dengan 11.72. Ini antara soalan kertas satu yang mudah. Tapi soalan macam ni ada juga kadang-kadang ditanya dalam kertas 2. Bahagian A. Okey. Pergi soalan seterusnya. Nombor 4. Soalan 4 Okey. Rajah 9 menunjukkan Azman berdiri di atas sebuah bangku mengufuk. Titik P, Q, R terletak pada satah mencacang yang sama. Sudut tunduk titik R dari aras mata. R dari aras mata. Okey, bila dia berada di P dan Q adalah masing-masing 30. Okey, sekarang dia kata apa sini? Dia kata sudut tunduk titik R dari aras mata bila dia berada dekat P. Jadi kita akan buat R bila dia berada dekat P. Sini. Dari aras mata sini. Saya tarik Tarik. Ni. Nampak? Kemudian cross ni. Okey. Kat mana sudut tunduk? Jangan silap letak. Sudut tunduk sebenarnya di sini. Okay. Tapi nak senang kira sebab tak ada orang kat depan ni, kita letak kat sini. Sebab apa? Tadi formula kita. Sudut tunduk, sudut dongak adalah benda yang sama. Jadi kat sini, kalau sini dia letak 30, sini pun 30. Macam pertama kan. Kemudian dia kata apa? Satu lagi, bila berada dekat Q. Maksudnya Azman, gambar dia tak ada, dia akan bergerak. Dia duduk dekat Q. Kalau dia duduk dekat Q pula, dia kena tarik dari sini. Tarik terus situ. Macam tu.
Okey. Jadi sudut warna biru ni adalah 50 darjah. 50? Oh sorry. 55 darjah. Selalu diskaun kan. Okey. Soalan dia, diberi jarak mencancang aras mata Azman dari tanah Mufuk ialah 7 meter. Nampak? Hitung jarak P dan Q dalam meter. Ada pelajar cikgu nak cari sini ke? Kan? Jarak PQ. Tak semestinya situ. Sini sama juga ni. Dekat bawah ni pun sama. Jadi macam mana nak cari? Kita cari panjang. Saya akan keluarkan segitiga warna ungu dulu. Bila saya keluarkan segitiga warna ungu, sudut kita 30. Tinggi 7. Jadi kita boleh carikan kat bawah. 4CX saya ambil kat sini kan. Ini sebab huruf P saya ambil P lah. Sebab jadi kita pakai apa? Sama cerita dia, kita pakai tan 30 sama dengan opposite 7 per dengan P. Okay, jadi nak cari P, tukar tempat. P sama dengan 7 per tan 30. Ambil kalkulator. .12. Okay. Q pula macam mana? Sama kaedah dia. Sebab apa? Gambar dia lebih kurang sama. Yang bezanya sudut saja. 55, sini 7, yang ini Q. Nampak? Jadi kita pakai benda yang sama. Jadi kita dah tahu situ dia. Automatik saya tulis terus Q sama dengan 7 per dengan tan 55. Okay. Saya ambil kat sini. 7 per tan 55. Dapat 4.90. 4.9 lah. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu panjang PQ? Kita tolak. Nampak? Tolak. Yang ini, tolak yang ini, dapat balance dia. Kan? Jadi kita ambil jawapan kita 12.12. Tolak dengan 4.9. Dapat jawapan kita. Tujuh, 22. Okey. Yang kat sini kamu tengok. Dia masih berguna asas apa? Tan. Dan untuk penyelesaian segitiga bersudut tegak kat sini. Cuma kamu kena tahulah. Yang pertama, kenapa saya letak bawah? Dia kata sudut tunduk. Sebab nilai sudut tunduk dengan sudut dongak, nilai dia sama. Okey. Ini kaedah untuk jawab soalan. Pernah jumpa tak soalan ni? Dalam exam kamu tak ada kot. Ada ke? Siapaan? Itu. Tak ada kan? Objektif. Tak ada. Dia jarang-jarang ni soalan ni. Antara salah satu komponen dalam trigonometri. Trigonometri banyak. Kita tak tahu mana keluar. Okey. Tengok seterusnya. Nombor 5 kat sini. Okey. Ini gambar ni macam tadi bendera. Ada lebih kurang kan? Okey. Darjah 9 menunjukkan dua batang tiang bendera tegak HK dan MN pada satu satah mengufuk. Kan? HK MN pada satu satah mengufuk. Okey. Hitung sudut tunduk puncak M dari puncak H. Sudut tunduk M dari H. Jadi kita sambung. M sambung dengan H. Okey. Bila dia kata sudut tunduk, sudutnya di sini. Macam mana nak kira? Kita tak ada huruf kat depan. Jadi kita boleh buat juga kat bawah ni. Ini pun tak ada huruf tapi kita boleh kira. Kan? Sebab apa? Sudut ni dengan sudut ni adalah nilainya sama. Sudut dongak, sudut tunduk nilainya sama. Jadi kalau kita kira dongak, sama juga dengan tunduk. Cuma yang dongak M, yang tunduk H. Itu je cerita dia. Okey, dia dapatkan maklumat. Sini keluarkan segitiga tu. Okey, sudut tak tahu. Panjang bawah dia 20. Depan tolak. 14 tolak 9 dapat depan. Okey, kat sini 14 tolak 9, letak sini 5. Jadi kita dah boleh cari sudut dia tan
theta sama dengan 5/20. Bertentangan, bahagi bersebelahan. Jadi theta sama dengan shift tan. Tan -1, 5/20. Tekan kalkulator terus. Shift tan. 5/20. Dikemukakan dalam jawapan 14.04. Sama dengan 14.04. Dan kamu tengok jawapan kita dalam perpuluhan. Tapi tak ada pun kat bawah ni macam mana? Ada 2. 2 ke 29? Kamu boleh cuba. Kan? Boleh cuba. Letak je mana-mana. Kamu tukarkan sudut tu. Ya, tukar. Salah tukar. Kalau ikut kalkulator saya ni, dia macam ni dapat tadi 14.04. Kita tekan yang ini. Yang bulat-bulat ni tekan je dia tukar. Dia terus tukar jadi kepada darjah dan minit. Alamak, apa tu? Okey. 14 darjah 2 minit. Ini jawapan kita yang mana? A. Boleh Okey. Ini pun senang juga terus. Kita pergi dekat soalan nombor 6. Banyak soalan hari ni tebal kertas saya. Okey. Sama juga lebih kurang lah. Ni senang je sebab dia suruh kamu kenal pasti saja. Mudahlah soalan ni. Dalam Rajah 8, JL dan MN adalah dua batang tiang tegak pada suatu satam ufuk. K adalah satu titik di atas tiang JL. Diberi KL sama dengan MN. KL sama dengan MN. Okay. Namakan sudut tunduk M dari J. M dari J. Okay. M dari J. Nampak? Dia minta namakan sudut tunduk M dari J. Tapi bila kita tengok kat sini, soalan ni mana ada? Tak ada. Sudut tunduk kat sini. Okay? Jadi sepatutnya sudut tunduk kat sini. Tapi sebab tak ada, kita ambil nilai yang sama. Siapa yang sama? Ini. Sebab sudut tunduk M dari J sama dengan sudut dongak J dari M. Sama. Jawapan kita sudut ni yang dicari, nilai dia sama dengan sudut ni. Sama. Jawapan kita JMK ataupun KMJ. JMK ataupun KMJ. JMK ada kat situ. JMK. Kena ingat kalau tak ada maksudnya benda yang sama. Soalan ni dalam SPM jarang dah kamu jumpa. Okay. Cuma kat sini kita tak tahu, saya ajar juga sebab benda ni dah jarang diajar, memang tak ajar dekat tingkatan 5. Cuma kalau kamu tengok dalam buku teks, dia ada duduk dalam bahagian trigonometri kamu last tu. Bahagian aplikasi. Okay. Nombor 7, terus saya lajukan sikit. Rajah 9 menunjukkan sebatang tiang bendera tegak PQ. QR adalah mengufuk. Diberi bahawa sudut dongak P dari R. Sudut dongak P dari R. P dari R. Sambung. Dongak. Ini ngam cantik. 35. Okay. Tinggi tiang bendera ialah senang. Sebab ini dah kita buat banyak kali dah. Tinggi tiang bendera. Tinggi sama dengan tan 35 sama dengan T per dengan 25. Potong 25 pergi depan. Tekan kalkulator terus. Dapat terus jawapan kita. 25 tan 35. Terus dapat 1751. Okey. Soalan pula objektif. Senanglah kan. Okey, terus. Nombor 16. Oi, laju kan. Ini saya ambil pada satu buku soalan-soalan SPM. Tahun-tahun sudah kan. Dia masih duduk dalam kamu punya range lagi. Okey. Cuma topik ni dah tak favorite kan. Okey. Rajah 8 batang tiang PQ, tiang QR dan S letak di atas satam mengufuk. Diberi bahawa sudut tunduk R dari P ialah 35. R dari P. Sambung. R dari P. Sudut tunduk sini.
Jadi kalau sini 35, maka sini pun 35. Sebab apa? Zigzag. Bila zigzag, nilai dia sama. Okey. Cari sudut dongak P dari S. Dia nak dongak P dari S. P dari S sambung. Kat situ. Jadi kita akan keluarkan dua-dua segitiga tu. Pertama, saya akan keluarkan segitiga yang hijau dulu. Okey, segitiga yang hijau kita ada 35. Kita ada tinggi 15 tapi kita tak ada bawah. Kan bawah adalah QR kat sini. Jadi saya akan dapatkan panjang QR kat situ dengan menggunakan tan 35 sama dengan bertentangan 15 per dengan QR. Tukar tempat, jadi panjang QR sama dengan 15 per tan 35. Tekan kalkulator saja. 21.42. 21.42 kan? Bukan jawapannya. Sebab soalan tanya apa? Sudut dongak P dari S. Nampak dia suruh cari sudut. Sekarang kita pergi sudut satu lagi segitiga. Yang tu 15 kat sini. Sudut yang dia suruh cari tak ada. Tapi kita dah ada panjang bawah. Panjang bawah dah komplit. 21.42 campur dengan 5 akan dapat 26.42. Jadi dah boleh cari sudut dengan menggunakan apa ni? Tan juga. Tan theta sama dengan 15 per 26.42. Okey. Jadi theta sama dengan tan negatif 1 shift tan. 15 per 26.42. Tekan kalkulator. Shift tan. 15 per dengan 2642. 29.58 kat situ kan. Saya dapat 29.59 saya gunakan darjah. Tapi kita dapat point. Yang ini bentuk magnet. Tak ada masalah. Tak payah tukar pada apa. Sebab apa kat sini? Dia seorang je 29. Kalau dia seorang je 29, terus tanda je jawapan kamu A kat situ. Terus. Okey. Boleh Ini soalan macam ni pun dah 2 kali jumpa. Maksudnya dia dah mudah lah. Okey. Habis dah bahagian sudut dongak, sudut tunduk. Kita masuk trigonometri pula. Kan? Okey. Yang kaji lebih kurang. Saya target dapat 3 topik. Okey lah. Ini kan. Okey. Soalan trigonometri ini pasal graf. Kan? Bila pasal graf, kita tengok graf dulu kan. Ada berapa jenis graf kamu belajar? 3 jenis graf. Graf trigonometri kan. Okey. Yang pertama graf sin. Graf sin kan. Y sama dengan okey A sin BX. A sin BX. Okey, kita tengok graf dia. First kali kalau graf sin, bentuk dia adalah bentuk S. Sin. Okey. A ni adalah amplitude. Amplitude maksudnya dia punya tinggi dia, anjakan dia daripada tengah sini ke sini. Itu A. Kalau A dia 1, contoh graf dia Y sama dengan sin X, maksudnya kat sini A dia 1. A dia 1 maksudnya sini tinggi dia 1, yang ini pun ke bawah negatif 1. Ini graf sin. Yang ambil MAT 2 kali belajar lah, senang sikit lah. Okay. Yang kedua, BX. B pula adalah frekuensi. B adalah frekuensi. Frekuensi. Frekuensi maksudnya berapa graf lengkap. Bilangan graf lengkap. Kalau dia kata contoh macam ni, 1 graf lengkap. Ini je lah. 1 graf lengkap untuk apa? Penuh. 360 darjah. 1 graf lengkap. Okey. Kalau dia 2, dalam 360 ada 2 graf lengkap.
Itu kita maksud ni yang kena faham. Yang ini amplitude, yang ini adalah frekuensi. Okay. Sama juga cerita dia untuk graf yang lain. Contoh saya ambil kat sini graf nombor 2, graf cos. Y sama dengan A cos BX kat sini. Cuma graf cos bentuk dia adalah macam bentuk C ataupun K. Ini graf cos. Graf cos dia mula dekat ni atas 1. Ini Y sama dengan cos X. Maksudnya amplitude dia 1, bilangan graf pun 1. 360. Jadi amplitude 1 atas, bawah mesti balance negatif 1. Ini graf cos. Okey. Dan yang jarang-jarang masuk exam adalah yang ketiga, iaitu graf tan. Tak graf tan . Nombor 3 adalah graf Y sama dengan tan A tan BX. Okey, sama. Cuma beza dia graf tan ni dia lain sikit. Dia lain sikit sebab dia ada nama satu benda, nama dia asymptot. Asymptot tu maksudnya kita kena letak dia punya limit dia. Ni saya akan letak sini. Ada 4. Okey, ni graf tan . Graf tan yang biasanya kita ambil, dia mesti start dekat kosong. Dia naik sampai ke asymptot yang pertama. Dia akan menghampiri tapi tak kena. Itu nama asymptot. Tempat dia menghampiri tapi tak kena. Lepas dia naik, dia akan skip pergi yang kedua, dia turun pula. Sama juga dia menuju ke asymptot yang pertama. Kan? Ini namanya bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia asymptot. Bahasa Inggeris dia macam ni kot aja. Sama kot. Asymptot. Okey? Sama juga. Lepas tu dia akan naik balik menuju ke asymptot yang kedua. Dekat-dekat tapi tak kena. Dia skip, dia turun pula. Ini untuk graf apa? Tan. Berapa graf tan? Kalau Y sama dengan tan X, contoh tan X kan, kat sini, dia punya ini adalah lengkap dia, ujung sekali ni 360 darjah. Cuma dia punya amplitude ni, untuk graf ni, amplitude dia adalah sentiasa. Dia boleh pergi sampai infinity. Tapi depan ni untuk graf tan bukan amplitude. Tan bukan amplitude. Kan? Ini adalah dia punya kurus gemuk dia je. Okey? Contoh macam 1 kat sini. 1 tan maksudnya kita boleh letak mana-mana. Contoh saya letak 1 biasanya sini. 1. Kenapa 1? Kita tengok tengah-tengah. 45 darjah. 1 berada dekat 45 darjah. Standard nilai tan. Sebab tu kamu kena hafal tan 45 darjah sama dengan 1. Okay. Kenapa 45 darjah? Ni 360. Jadi tengah-tengah ni bahagi 2 akan jadi 180. Bahagi 2 lagi akan jadi 90. Asymptot dia dekat 90 dan 270. Ini untuk graf tan. Ini untuk dalam matematik kan, dalam AMAT dia lebih lagi lah. Dia ada range dia semua. Okey. Jom kita tengok soalan dia pula lebih kurang. Ulang kaji, ada 3 jenis graf. Graf sin, bentuk dia S, sin. Graf cos, bentuk dia macam huruf C. Dan bentuk tan, macam tanduk setan. Kan? Naik, turun. Tu graf tan. Okey. Jom kita tengok soalan. Yang pertama, tengok dia kata apa? Graf manakah mewakili Y sama dengan cos X? Jadi kita tengok amplitude dia 1. Graf cos mesti mula dengan 1. Okey, 1, 1, 1, 1. Semua betul. Semua betul. Dan berapa frekuensi dia? Frekuensi dia adalah 1. Maksudnya dia mesti 1 graf cos ni mesti mula dekat kosong, habis dekat 360. Itu kita panggil dia 1 graf lengkap. Kosong mula habis dekat 360. Ni 270. Jadi sini adalah 360. Jawapan kita adalah A. Simple je. Nampak? B, sini 180 takkan sini 360. Tak. Sama juga. Ni 90, 135. Pelik-pelik jadi nombor ni.
Jadi senang. Kita ingat graf cos. Cerita dia untuk cos X. Okey. Yang ini adalah dalam exam kamu. Ini ada soalan macam ni, adalah soalan pengecaman graf. Ada siapa? Berapa soalan? Satu je ada, satu soalan. Satu soalan je. Dia keluar apa? Sin, cos, tan? Dia keluar cos. Cos. Okey. Kita tengok seterusnya. Antara berikut manakah mewakili sebahagian pada graf? Lagi sekali, graf cos. Lagi sekali graf cos. Jadi kita akan buat graf cos. Macam mana graf cos? Y sama dengan cos X. Terus kau buat macam tu. Okey. Mula dekat kosong, habis dekat 360. Kan? Okey. Jadi tengah-tengah apa? Kau nak buat 180. Macam tu je cerita dia. Okey. Jadi kita tengok. Yang mana? Mula dekat 1. Tengah-tengah 180. Salah. Mula dekat negatif 1. Salah terus. Salah. B. Mula dekat 1. Habis dekat 180. Cantik. Jadi jawapan kita kat sini adalah B. Dia kena mula pada atas. Dia mula daripada 1. Habis dekat 360. Itu graf cos. Okay? Ingat ya bentuk ni. Senang ya bentuk senyum. Okey, soalan nombor 3. Ini graf apa pula? Dia kata, yang mana graf bagi Y sama dengan sin X. Tapi dia nak X tu antara 0 sampai 270 tak? Tak ada masalah, kita lukis. Apa betul graf sin kita? Graf sin betul S. S kan? S maksudnya ini 0, ini 360. Dan tinggi dia berapa? 1. Tinggi dia ikut dia punya amplitude. Okey. Dia nak sampai apa? Sampai 270. Kita potong sini 270. Kenapa? 360 bagi 2, tengah-tengah apa? 180. Ini 180. Kita tengok graf. Dia mesti lengkung 180. Kemudian turun sikit sampai 270. Sampai situ je graf ni. Ini 270. Mana jawapan kita? Adakah ini? Ini tak balance langsung. Kurus gemuk tak boleh. Graf trigonometri dia balance, dia cantik. A salah terus. B naik 180, betul? Turun 270. Jawapan B. Okey, yang ini start dekat 1, graf cos. Turun ke bawah, ini bukan graf sin. Turun ke bawah, ini adalah graf negatif sin. Saya lupa tak. Saya tak ajar lagi graf negatif tadi kan. Negatif sin. Negatif sin maksudnya kalau positif start atas, negatif start bawah. Dia tukar tempat. Kan? Okey. Soalan nombor seterusnya nombor 4. Graf tan. Tengok pun tahu macam syaitan bentuk dia. Tanduk-tanduk ni ke atas, tanduk ke bawah. Tan X. Kita tengok graf Y sama dengan tan X. Apa formula kita untuk tan X? Dia ada asimptot. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Nampak macam tu. Ada 4 ekor. Kan? Ni ada asimptot. Asimptot dia dekat apa? 90 dan 270. Dia mesti habis. Mula dekat 0, habis dekat dengan 360. Itu graf tan. Okay? Bila dia kata dia nak sampai 180 saja. Maksudnya apa? Separuh. Separuh saja. Mesti satu naik ke asimptot, satu lagi turun ke asimptot. Jawapan kita terus dapat A. Satu naik, satu turun. Yang ini dia turun dulu baru naik. Salah. Yang ini lengkap habis. Sampai 180 lengkap. Salah. Dia tak lengkap. Kan? Sebab apa? Dia nak tan X saja. Jadi kalau macam ni apa nama dia? Ini adalah tan 2X. Tan 2X. Kenapa 2X? Kalau kita sambung sampai 360, kita akan dapat 2 graf tan. 2 graf tan. Nanti kita akan jumpa cerita dia kurang. Ini jawapan kita untuk graf ni yang mana? A terus dapat. Okay. Topik ni senang. Kalau kamu ingat graf dia simple je. Dan benda ni dalam MAT pun belajar, dalam MAT pun belajar. Okay. Kat sini saya rasa semua ambil MAT. Okay. Nombor 13.
Antara berikut yang manakah mewakili graf Y sin X? Nampak? Sin X. Yang mana? Dah hafal lah sin kan? Dia naik, turun. Kalau jumpa macam ni soalan, bonus sangat lah ni. Ini dalam matematik sangat-sangat bonus graf sin kan? Okey. Habis cerita pasal graf. Yang ini lebih kritikal cerita dia apabila pengiraan. Okey, jom kita tengok nota sikit. Pasal pengiraan melibatkan trigonometri. Simple je. Bila kamu kira ni untuk matematik kan? Mat SPM, okey. Untuk yang biasa, soalan biasa bukan kebat lah. Soalan biasa, dia biasanya boleh jadi soalan kamu melibatkan dua jenis sudut. Yang biasa dua jenis sudut. Satu, belah sini kita panggil dia sudut tirus. Tirus sudut dia kecil. Sudut dia mesti kurang daripada 90 darjah. Manakala lawan dia sebelah ni adalah sudut cakar. Sudut cakar lebih pada 90 darjah. Kan? Nama bahasa Inggeris dia obtuse. Oh, bukan obtuse. Obtuse. Obtuse dengan ini tirus apa? Acute. Acute angle dengan obtuse angle. Okey? Apa kaitan dengan soalan kita? Dalam trigonometri, untuk sudut tirus, kita terus ambil pakai segitiga biasa saja. Bila segitiga biasa, maksudnya dia mematuhi cerita pasal semua keadaannya adalah semuanya positif. Sin positif, cos positif dan tan juga positif. Okay? Tapi bila kita tarik keluar, dapatkan sudut cakar, dia seolah-olah berada pada sukuan yang kedua. Pada sukuan kedua ni, untuk sudut cakar dia, pengiraan dia sama, kena pakai yang ni juga. Tapi jawapan dia, kita akan dapati bahawa hanya sin saja positif. Maksudnya kalau cos, dia mesti negatif, tan juga mesti negatif. Ini yang biasa, standard untuk sudut tirus dan sudut cakar. Soalan pasal trigonometri sudut dalam SPM. Okay, standard. Okay, kita tengok sebelah. Contoh macam soalan ni. Soalan ni cerita dia pasal sudut tirus dan sudut cakar. Nampak? Ini sudut cakar. Kan? Jadi, dia kata kat situ, diberi cos Y sama dengan negatif 1/2. Nampak? Dia beritahu. Sebab tu cos dia bersifat negatif. Cos adalah negatif 1/2. Okay? Kat sini, kita boleh dapat sudut dia. Sudut apa? Sudut Y itu kita dapat. Macam mana dapat sudut Y? Kamu boleh tekan kalkulator. Sudut Y. Tapi, untuk nak dapatkan, cara nak dapatkan sudut dia dengan tepat adalah kamu perlu buat, yang pertama, kita cari sudut asas. Mencari, nama dia, mencari sudut asas. Sudut asas maksudnya sudut tirus sepadan. Sebab kalau kamu tekan kalkulator tu, kadang-kadang dia bagi jawapan dia pelik kan. Dia tengok pelik jawapan dia. Sudut tirus sepadan. Sudut tirus sepadan maksudnya mana? Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat yang sebelah sini. Bukan sebelah sini. Macam mana nak buat? Jangan ambil negatif positif. Kita tukarkan dia, biarkan, let dia jadi Y sama dengan, cos Y. Cos Y sama dengan 1/2. Iaitu, kena ingat, negatif positif hanya menunjukkan kedudukan. Nilai sudut dia ditentukan oleh nombor dia. Negatif positif kedudukan. Sama ada cakar ataupun tirus. Jadi kamu tekan kalkulator, shift cos. Okay. 0.5. Kamu akan dapat jawapan kamu. Sudut Y kita adalah 60 darjah. 60 darjah belah mana? Sebelah sini 60. Ingat 60 darjah situ. Bila dah dapat sudut berdasarkan apa dia bagi, kita boleh tengok dia kata cari nilai H. Macam mana cari nilai H? Nilai H kat sini. Jadi kita pakai apa ni? Macam kita belajar sudut dongak, sudut tunduk tadi. Kita pakai tan. Jadi tan 60 sama dengan bertentangan per dengan bersebelahan. Okey. Soalan suruh cari nilai H. Jadi potong K bawa pergi sebelah. Jadi H sama dengan K
tan 60. D. Nampak? Panjang sikit cerita dia. Tapi dia dah combine apa kita belajar dalam sudut dongak, sudut tunduk dengan asas trigonometri. Boleh faham Kalau tak faham kamu boleh tanya terus Okey. Kita pergi dekat soalan nombor 7 seterusnya. Diberi bahawa sin W sama dengan 3/5 dengan keadaan W berada antara 90 hingga 270. Oh, yang ini kena tengok sukuan. Kan? Dia macam ni. Okay, bila kita buat macam tu terus, jadi sini adalah 0, 90, 180, 270 dan patah balik lengkap dia adalah 360. Pusing habis. Pusing dari sini macam tu. Okey. Dia kata kat sini sin W adalah 3/5. Bila dia kata sin W 3/5, ini berkenaan dengan apa? Sudut tirus sepadan. Jadi pada mana? Sukuan pertama. Okey, sudut dia apa? W. Macam tu. Okey. Bukan, ini theta sorry. W nanti kita tentukan W. Kan? Saya letak kat sini dulu. C dia adalah 3/5. 3/5 maksudnya apa? Bertentangan hypotenuse. 3/5. Jadi, kita boleh ambil segitiga ni, kita copy letak kat sebun. Macam mana nak copy? Kita just duplicate je. Tarik ni terus. Kemudian, pantul ke sebelah sini, dia akan jadi sama tinggi ni. Sini. Ini kita panggil duplicate segitiga tu. Kita duplicate je tu. Pak. Kan? Bila kita dah duplicate, maksudnya kita tandakan. Okay, siapa kat sini? 3. Siapa kat sini? 5. Sini 5. Sini 5 juga. Okay. Sini berapa? -3. Kenapa -3? Bawah. Ni atas, bawah. Ini -3 juga. Okay. Kalau kita lengkapkan Pythagoras theorem, 3, 5, siapa seorang lagi? Tak payah kira. Kamu tengok nombor kat jawapan. Siapa nombor satu lagi? Nombor 4. Jadi kat sini adalah 4. Manakala kat sini adalah -4. Kenapa negatif? Belah kiri. 4cx. Okey. Soalan dia kata apa? W berada dekat, berada di antara 90 hingga 270. Maksudnya kat mana W? Berada di antara sini ke sini. Nampak? Dan dia kata sin W mesti 3/5. Sin W mesti 3/5. Jadi kamu tengok. Bila kita buat sin 3/5 yang mana? 3/5 yang ini. Nampak? Sudut W kita adalah sini. Nampak? Jadi dia pakai segitiga ni lah. Nak kena faham ni. Pilih segitiga mana? Soalan tanya apa? Cari cos W. Jadi cos W adalah bersebelahan hypotenuse. Jawapan kita -4/5A. Ini saya buat panjang sikit cerita dia daripada asas. Okey? Boleh ini kita guna pengetahuan duplicate segitiga. Saya panggil butterfly punya efek. Dan satu lagi ada pelajar dia hafal sukuan. Dia hafal sukuan boleh juga, tak ada masalah. Sin positif. Sudut sukuan kedua atau sukuan ketiga? Jawapan kita sukuan kedua. Sin positif berada pada sukuan kedua. Pada sukuan kedua, berapa nilai cos pula? Ambil. Dapatkan jawapan dia terus. Cos juga adalah negatif pada sukuan kedua. Okay, dua kaedah. Tapi saya lebih suka kaedah rama. Semua tengok, cuba fahamkan. Okay, nombor 7. Kita pergi dekat nombor 8. Okay, dia ada gambar rajah kat sini. Saya akan labelkan gambar rajah tu dulu. Dalam rajah 6, PQR adalah sebuah segitiga bersudut tegak. M adalah titik tengah bagi garis lurus QR. Jadi dia kata PM 17. PM ni 17.
QR 30. Bila QR 30, kita pecah 2 dapat seorang 15. Kenapa dia kata titik tengah? Okey, cari tan Y. Bila kita nak cari tan Y, langkah pertama, Y adalah sudut cakar, nampak? Ingat tadi sudut cakar. Pada ketika sudut cakar, hanya sin saja yang positif. Dia minta apa? Tan. Jadi jawapan kita negatif. Semua negatif. Okey. Kemudian mana jawapan kita untuk tan? Tan adalah something per dengan 15. Ada satu nombor tu per dengan 15. Nombor tu siapa? Tengok kat bawah ni kau boleh tahu nombor dia. Siapa nombor dia? Ada 4 atau 8. 4 atau 8. Jadi kalau nak cantik, nak tepat, kamu pakailah Pythagoras theorem. Cari panjang ni. Okey? Jadi kita boleh gunakan kat situ 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2 punca kuasa 2. Itu satu cara. Okey, ambil kalkulator. 17 kuasa 2 tolak dengan 15 kuasa 2 dan kemudian punca kuasa. Kita akan dapat jawapan kita 8. Jadi kat sini 8. Jadi jawapan kita untuk tan adalah negatif 8/15. Ingat kalau nak kira kat sini pun mesti kira menggunakan sudut tirus sepadan segitiga ni. Okey, jawapan kita terus akan dapat B. Okey, next. Jalan terus. Nombor 9. Okey. Nombor 9 sama nampak? Soalan sama. Dia minta apa kat sini? Dia minta, kita tengok pun tahu dah. Ini adalah sudut cakar. Kan? Okey. Q adalah titik tengah. 16 kita akan dapat 8 dan 8. Pythagoras theorem. Sini lagi sekali kan. Jadi kalau kamu hafal senang. Hafal paling senang. Hafal 6, 8, 10. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 8, 15, 17. Kalau hafal senang cerita dia. Okey. Seorang lagi apa? 5, 8, 15, 17. Dah. Saya tak ingat. Yang ni ikut yang biasa. Biasanya sampai sini je. Yang ni yang tadi kita jumpa. Okey. Jadi kalau ni 6, 8, 10 maksudnya ini 6. Soalan tanya apa? Sin X. Sin X tak ada masalah. Sebab sudut cakar sin kita adalah positif. Semua jawapan positif. Jadi sin kita ambil apa? 6 per dengan 10. 6 per dengan 10 kita kecilkan akan jadi 3/5. Ini mudah. Okey. Nombor 10. 17, 15. Nampak? Jumpa dah? Ada lagi? 17, 15. Kan? 17, 15, 8. Dah hafal. Kan? Jadi kat sini 8, 10, 6 salah. Jangan letak 6, 8, 10 kat sini. 6, 8, 10 jadi kalau 10 tu adalah hypotenuse. 10 paling panjang. Jangan letak sini 10, sini 6, sini 10 tak logik. Okay. Cari tan X. Jadi kat sini kita terpaksa menggunakan Pythagoras theorem kat sini. Berapa panjang kat sini? Jadi kita boleh buat kat sini 8, 10, berapa panjang kat sini? Kita ambil, kamu boleh gunakan Pythagoras theorem 8 kuasa 2 campur 10 kuasa 2. Kita akan dapat kat sini berapa? Tak payah buat lah. Sorry. Dia minta tan, buat apa pergi cari hypotenuse, sorry. Tan terus kita ambil apa? Tan, jawapan kita mesti negatif, bertentangan bahagi dengan bersebelahan. 8/10. Pergi buat pula kan. Okey. Kecilkan akan jadi negatif 4/5. Betul tak? Kira dapat point, tak guna. Okey. Kita tengok soalan nombor 13. Bulatan unit. Bulatan unit. Ini dalam buku teks kamu awal ada cerita pasal bulatan unit ni. Okey. Untuk bulatan unit. Saya buat kat sini. Apakah bulatan unit?
Bulatan unit menunjukkan bahawa jejari dia satu. Maksudnya sini satu, sini satu, sini negatif satu, sini negatif satu. Jejari dia satu. Itu kita panggil dia bulatan unit. Okey. Bila kita buat satu segitiga, garis ni, dia kena pada satu koordinat. Koordinat dia X dan Y. Okey. Dan bila kita buat yang segitiga, jadikan segitiga kat sini, paksi X ni akan jadi bawah. Ini X. Tegak ni adalah Y. Okey. Jadi kat sini sebenarnya, sebab jejari dia satu, nilai di sini satu. Jadi automatik kalau dia minta sin theta, sin theta, jawapan kita apa? Bertentangan hypotenuse. Jadi jawapan kita adalah Y. Manakala cos theta pula adalah sama dengan bersebelahan hypotenuse X. Kalau dia minta tan theta pula adalah sama dengan formula kita. Untuk tan bertentangan bahagi bersebelahan. Jadi Y per X. Ini formula untuk bulatan unit. Okey. Jadi kita just ambil lah. Contoh soalan dia minta sin X. Dia saja keliru kamu nampak dia pakai sin X. Okay, kita tengok. Yang ini X, sini Y. Kalau dia minta sin siapa? Koordinat Y. Kan? Minta sin koordinat Y. Jadi sin X sama dengan koordinat Y. 0.91. Okay. Cos Y. Dia nak keliru, dia pakai huruf yang sama dengan kita punya kefahaman. Cos Y. Okay. Y sini. Koordinat ni. Cos apa? Cos adalah ambil koordinat X. Cos ambil koordinat X. Okay. Yang ni, betul saya panggil kat sini adalah cos sin. KS. Kan? Cos sin. Itu bahasa ni. Cos sin. Okay. KS. Jadi, cos adalah 0.82. Jadi, jawapan kita sin campur cos akan dapat 17 kan? 1.73D. Okey. Ini bulatan unit apa ni? Ini selalu, ini favorite juga dalam SPM kan, masuk. Okey. Pergi terus sebelah. Okey. Oh, ugi kertas. Nombor 12 ni gambar dia, 12. Darjah 5 menunjukkan sebuah papan tanda. Bahagian TQR berbentuk segitiga bersudut tegak. Dan PQRS ialah garis lurus. Okey, dia bagi apa kat sini? QR 2.5. Tanda sini. Dan cos PQT. PQT. Okey, walaupun dia kata negatif, kita nak isi 5/13, kita tak isi sebelah sini, kita isi dekat segitiga. Bila dia kata cos, maksudnya cos adalah cah. Bersebelahan hypotenuse. Jadi saya akan tandakan kat situ menunjukkan 5/13. 5 ni A, 13 ni hypotenuse. Jadi saya isi kat sini adalah 5/13. Okay, ini adalah nisbah trigo dia bagi. Dan kita hafal tadi 5, 12, 13. Jadi kita boleh isi. Satu lagi adalah 12 kat sini. Okay. Tapi ini bukan nilai sebenar. Nilai sebenar dia kata QR 2.5. Jadi apa kaitan kita? Nilai sebenar dengan nisbah. Nisbah kita 5, nilai sebenar kita 2.5. Maksudnya kita bahagi 2. Jadi automatik nilai sebenar kat sini adalah 6. Dan nilai sebenar kat sini adalah 6.5. Itu adalah nilai sebenar. Hijau itu adalah nisbah. Dia bagi nisbah trigonometri. Okay. Cari panjang dalam meter TR. Terus dapat nilai sebenar. Jangan ambil nilai trigo. Nilai sebenar adalah A. 6 meter. Okay. Ini basic je. Asas dalam trigonometri. Okay. Terus kita pergi sebelah tadi. Ini. Soalan dia. Dalam rajam 4, PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak dan PRS ialah garis lurus. PRS ialah garis lurus. Diberi sin X. Sin X 4/5. Kenapa positif? Sebab sudut cakar sin positif.
Di mana nak cari sin X, kita buat masuk X ke dalam. Nisbah dia adalah 4/5. Untuk sin apa? Soh. So adalah opposite hypotenuse. Jadi bertentangan dia sini 4, hypotenuse dia 5. Ini nilai trigo. Yang kita hafal tadi adalah 3, 4, 5. Jadi kalau sini 4, sini 5. Jadi sini automatik kita boleh letak sebagai nisbah dia 3. Apa kaitan dengan nilai sebenar? 5, 20. Yang maksudnya apa? Darab 4. Jadi semua nombor kena darab 4. 3 darab 4, nilai sebenar dia 12. 4 darab 4, nilai sebenar dia adalah 16. Soalan tanya, panjang dalam cm bagi QR. QR, jawapan kita adalah apa? 12. Okay? Menggunakan nisbah trigonometri. Okay. Yang ini topik ni sebenarnya dalam SPM kamu dah jarang jumpa. Dia memang aplikasi untuk topik trigonometri. Bearing ada siapa? Ada bearing? Tak ada kan? Tak belajar cikgu. Kamu tak belajar kan? Dalam Tak. tingkatan 3? Saya tak pasti. Rasanya tak ada sebab tak pernah jumpa soalan bearing. Oh, tak jumpa. Saya tengok dalam kejap. Trigonometri form 5. Oh, dah tak ada. Bearing telah dikeluarkan lah. Tak ada bearing lah. Okey, topik bearing dah tak ada untuk kamu. Tak ada kan bearing? Banyak pula tu. Dia pergi print. Okey, tak apa. Bila soalan bearing tak ada, saya akan tambah yang lain yang ada untuk kamu, iaitu penyelesaian kan. Penyelesaian untuk trigonometri kita tambah. Kan? Kita ambil sini penyelesaian trigonometri. Okey. Jadi kamu kena ingat bila nak buat penyelesaian trigonometri ada dua perkara yang wajib. Yang pertama adalah sudut sepadan tadi tu dan sukuan. Saya letak balik sukuan kat sini. Letak sudut sepadan dia kat sini. Ini sukuan pertama kan. Theta. Jadi opposite adjacent dengan hypotenuse. Dia guna soh cah tua biasa. Okey, untuk sukuan pertama semua positif. Untuk sukuan kedua sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga tan sahaja yang positif. Sukuan keempat kat sini adalah cos sahaja yang positif. Okey, nak tentukan sudut. Sudut sepadan kita adalah theta. Contoh X sama dengan theta. Untuk sukuan kedua, X sama dengan 180 tolak theta. Untuk sukuan ketiga, X sama dengan 180 tambah theta. Untuk sukuan keempat, X sama dengan 360 tolak theta. Okey? Kenapa jadi macam ni? Sebab yang tadi. Kamu kena ingat, sudut sukuan saya akan pecahkan kepada 4 sukuan ni. Sukuan pertama, segitiga dia kat situ. Sukuan kedua, segitiga kat situ. Sukuan ketiga, segitiga kat sini. Sukuan keempat, segitiga dia tadi kat sini. Okey, tengok sudut dia. Untuk ini adalah theta. Jadi ini adalah theta, nampak? Dia sama. Butterfly effect. Untuk sukuan pertama, theta. X sama dengan theta. Direct. Untuk sukuan kedua, sini X. X sama dengan apa? 180 tolak theta. Nampak? Untuk sukuan ketiga, kat mana X kita? Sampai mana X? Di sini, pusing sampai sini. Sini X. Dia apa kesimpulan kita? X sama dengan 180 tambah theta. Okey?
Untuk sukuan keempat, di sini pusing sampai sini. Apa kesimpulan kita? X adalah sama dengan 360 tolak theta. Ini penentuan sudut dalam penyelesaian trigonometri. Okey, contoh. Kita bagi contoh soalan. A, selesaikan. Bagi theta berada di antara 0 hingga 360 darjah. Ini sekarang soalan ni. Dulu soalan ni adalah AMAT je tau. Tapi sekarang soalan ni dah dimasukkan ke dalam matematik. Kan? Dan diberi kat sini contoh, saya bagi sin theta sama dengan 0.6123 contoh. Jadi langkah pertama saya akan buat T. Kenapa T? Sebab setiap sin cos tan ni dia akan hasilkan dua jawapan. Kenapa? Tengok. Sin positif. Sin positif. Sukan mana sin positif? Sukan pertama dan sukan kedua. Sukan pertama dan sukan kedua. Okey, jadi kita kena dapatkan sudut asas. Sudut asas biasanya kita ambil yang asal kat sini. Contoh theta sama dengan sin negatif 1 0.6123. Itu kita dapat sudut asas. Tekan kalkulator, shift sin 0.6123. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 37.76 darjah. Contoh. Okey. Jadi apa jawapan untuk sukuan pertama? Sukuan pertama jawapan kita theta tidak perlu ubah apa-apa. Ambil direct. 37.76 darjah. Tapi sukuan kedua, apa formula kita? Sukuan kedua 180 tolak theta. Jadi theta kita adalah 180 tolak sudut asas 6 darjah. Jadi kita akan dapat kat sini 142.24 darjah. Itu jawapan kita. Dua jawapan. Ini kita panggil dia penyelesaian trigonometri. Soalan ni ada siapan macam ni? Jarang tak? Jarang ikut. Kalau ada hari tu tak silap satu kot. Dia tak ada. Saya tak pasti. Kata dua? Silap ya, saya tak ingat. Sebab dia tak banyak soalan yang macam ni. Dia banyak soalan suruh lukis graf kan? Graf saya ada satu, tak lukis. Dia suruh tentukan nilai amplitude, nilai frekuensi dan dia punya perubahan amplitude. Itu je. Oh, bukan soalan. Maksudnya dia bukan soalan kebat lah, soalan biasa lah. Soalan biasa untuk bab Soalan ni biasa. sebab dia tak banyak. Okey, tak apa. Saya tunjuk satu lagi cara nak kira. Contoh, kalau B, kita ambil tan tak contoh kan. Tan theta sama dengan negatif 2.3577 contoh. Okey, jadi ingat soalan tentukan kalau jumpa soalan macam ni lah. Tak kisah dalam AMAT. AMAT banyak lah. Dalam MAT, T. Sebab apa? Tan negatif. Kita tengok. Kat mana tan negatif? Tan negatif. Sukan pertama, semua positif. Bukan. Sini, sin saja positif. Yes, maksudnya tan negatif. Nampak? Yang ini tan positif. Bukan. Sini cos saja positif. Kalau cos positif maksudnya tan negatif. Maksudnya sukuan kedua dan sukuan keempat. Kedua dan sukuan keempat. Macam tu. Okey. Dapatkan sudut asas. Bila kita buat sudut asas macam tadi saya beritahu kamu. Untuk sudut asas, jangan letak negatif. Sebab negatif tentukan sukuan mana. Jadi kamu jangan buat shift tan 2.3577. Jawapan akan dapat 67.02. Macam tu. Jadi sukuan kedua, apa formula kita? 180 tolak theta kita. Sukuan keempat macam mana? 360 tolak theta kita. Dah dapat jawapan. Ini 112.98. Okey. Yang ini
290 bukan 290. 292.98. Ini contoh soalan tu apa? Penyelesaian trigonometri. Boleh? Banyak agak ni trigonometri, tapi kamu punya untuk kebat biasanya dia melibatkan tadilah soalan tadi lah. Soalan apa? Sudut dongak, sudut tunduk. Sudut dongak, sudut tunduk. Ini contoh penyelesaian trigonometri. Okey? Boleh ke? Jadi saya sediakan memang untuk bearing sekali, tapi bearing saya rasa dah tak ada dalam kamu punya syllabus. Kan? Tak tahu macam mana dia boleh ada, tapi dia dalam aplikasi trigonometri. Dia bila dalam aplikasi trigonometri dia mungkin lebih favorite kepada sudut dongak, sudut tunduk. Okey. Jadi untuk hari ini insya-Allah sampai sini dulu. Kan? Dan saya mengalu-alukan untuk kamu masuk saya dah hantar belum dekat grup. Dah hantar dekat grup Sapuan? Hantar apa cikgu? Cuti sekolah, program cuti sekolah. Belum rasanya. Belum Ya. Kejap lagi saya post dalam grup. Program cuti sekolah kan dah ada. Jadi kalau kamu nak masuk boleh tengok. Cuma kan tak berapa jelas sangat cerita dia kat situ sebab dia ada bayaran sikit untuk program cuti sekolah sebab dia ada melibatkan 8 kelas. 8 kelas Mat dan AMAT. Okey. Cuma untuk pelajar-pelajar yang dekat sini yang dah belajar dengan saya ni, saya bagi peluang kamu untuk mengajak kawan-kawan lain. Setiap pendaftaran berkumpulan, diskaun dia adalah 50%. Maksudnya tak kisahlah. Kalau kamu seorang aja daftar RM50 dua subjek, Mat dengan AMAT. Tapi kalau kamu ajak kawan seorang yang tak terus kat sini masuk kelas program cuti sekolah tu, automatik kamu punya dia 50%, dia punya pun 50%. Dua-dua 50%. Pendaftaran berkumpulan. Okey? Sama cerita dia. Kalau ajak 5 orang 6 orang sama cerita dia. Semua hanya melibatkan 50% sahaja. Senang aja. Saya punya CP saya senang aja. Ajak kawan 50%. Kamu 50%, dia 50%. Ajak kawan, kan? Datang seorang-seorang full. Tapi kalau ambil satu subjek saja, contoh matematik saja dia RM30. RM30 untuk 4 kelas. 4 kali kelas. RM30. Sebab apa? Saya buat program dia kertas 1 2 kali, kertas 2 2 kali. Kita akan bincang soalan-soalan ramalan untuk exam kamu nanti, kan? Yang penting sebenarnya pembincangan soalan-soalan ni bukan pasal ulang kaji sangat. Cuma nak trigger kamu, ada tak soalan yang kamu belum cakap? Soalan tu kita nak bincang dalam kelas seterusnya nanti. Kan? Okey? Jadi kita jumpa lagi. Sekejap lagi saya akan share maklumat tu sikit. Cuma yang promosi dia kan tak jelas, tak apa faham sangat. Senang je nak faham dia. Dan ajak kawan 50%. Kamu 50%, dia 50%. Okey? Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Man. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Dan saya doakan kamu sentiasa berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Baik.